-65 volt. Time. Pada tahun 1961, seorang ahli psikologi telah mengejutkan dunia dengan eksperimen beliau, di mana eksperimen tersebut menguji sejauh mana ketaatan ataupun kepatuhan manusia terhadap autoriti ataupun pihak atasan walaupun bertentangan dengan hati nurani mereka. Ahli psikologi tersebut bernama Stanley Milgram. Punca Stanley Milgram buat eksperimen ni disebabkan satu peristiwa yang diberi nama peristiwa Holocaust pada Perang Dunia Kedua, di mana dalam peristiwa tersebut pihak Nazi Jerman telah melakukan pembunuhan secara beramai-ramai terhadap orang Yahudi, termasuk kaum wanita dan juga kanak-kanak. Setelah beberapa tahun, salah seorang yang bertanggungjawab atas peristiwa tersebut iaitu Adolf Eichmann yang menggalas jawatan sebagai Lieutenant Colonel tentera Nazi. Dia telah ditangkap dan dibicarakan di Mahkamah Keadilan di Nuremberg atas dakwaan jenayah perang dan juga jenayah terhadap kemanusiaan. Tapi Adolf Eichmann ni dia hanya mendakwa yang diri dia ni melakukan perkara-perkara tersebut hanya kerana mematuhi arahan yang telah diberikan. Walau macam mana pun, Adolf Eichmann ni telah dihukum gantung sampai mati dan beliau meninggal pada 1 Jun 1962. Disebabkan peristiwa itu, Stanley Milgram ni dia berminat untuk menjalankan satu eksperimen lah, nak tengok sejauh mana kepatuhan manusia sehingga sanggup melakukan kekejaman. Jadi, macam mana Stanley Milgram jalankan eksperimen ni? Dia sebarkan iklan akhbar ataupun macam borang lah. Dalam borang tersebut, dia nyatakan dia nak lelaki yang berumur di antara 20 hingga 50-an. Dan tak kisah kerja sebagai profesional ke, petani ke, tak kisah dalam pekerjaan apa-apa pun, dia terima dan dia akan bayar $4.50 setiap seorang untuk spend 1 jam untuk join dia punya eksperimen. Dan setiap peserta akan diberi pasangan, kiranya berdua-berdua lah. Dan mereka akan terpilih sama ada memegang watak sebagai pelajar ataupun watak sebagai guru. Konon-konon lah jadi guru untuk eksperimen ni. Tapi apa yang peserta tak tahu tujuan sebenar eksperimen tersebut. Peserta-peserta ni dia cuma dikabarkan oleh Stanley Milgram ataupun orang-orang yang bekerjasama dengan beliau. Kononnya diorang ni join eksperimen untuk tengok sejauh mana ingatan seseorang manusia menjadi lebih baik selepas dihukum. Padahal bukan itu tujuan eksperimen tersebut kan. Kiranya peserta-peserta ni tak tahulah apa sebenarnya yang berlaku. Diorang hanya join mungkin sebab diorang berminat dengan tawaran wang yang diberikan. So, macam mana prosedur eksperimen ni? Dalam satu sesi eksperimen akan dibahagikan kepada 3 iaitu pelajar, guru dan juga eksperimenter ataupun pengkaji. Peserta yang memegang watak sebagai pelajar ni akan dimasukkan dalam satu bilik. Kemudian dia akan diduduk dan diikat dengan wayar-wayar yang bersambung dengan mesin kejutan elektrik. Manakala peserta yang diberi watak sebagai guru ditempatkan di bilik betul-betul berdepan dengan dia. Kiranya diorang boleh dengar lah. Bilik tu bukanlah bilik garis bunyi ke apa. Dia just ada penghadang je di antara diorang. So, apa peranan guru ni kan? Peserta yang jadi guru ni, peranan dia, diorang ni kena bagi list lah. Diorang kena bacakan frasa kata. Contohnya macam awan biru, dream house. So, dia dah bagi senarai dan orang yang memegang watak sebagai pelajar ni kena hafal. Lepas beberapa minit, lepas diorang dah hafal, orang yang pegang watak sebagai guru ni, dia kena tanya balik. Contoh dia tanya, dream, kata sambung dia apa? Kata sambung dia yang betul house lah, dream house. Tapi andai kata pelajar tadi jawab dengan salah ataupun dia tidak dapat nak jawab soalan tersebut, dia akan dikenakan hukuman kejutan elektrik. Siapa yang bagi kejutan elektrik ni? Peserta yang pegang watak guru tadi itulah yang akan tekan mesin kejutan elektrik. Mesin kejutan elektrik ni dia ada tahap-tahap dia lah. So, kalau korang tengok mesin kejutan elektrik yang disediakan untuk dorang ni daripada 15 volten sampai 450 volten. Untuk pengetahuan korang, 350 ke atas macam tu, kejutan volten tu dah boleh membawa maut sebenarnya ya. Jadi kalau pelajar tadi tak dapat nak jawab dengan betul, guru tadi terus tekan mesin tu untuk bagi dia kejutan elektrik lah, bermula daripada 15 volten yang tak berapa sakit sangat lah, sikit-sikit lah kejutan macam tu. Tapi kalau dia terus menerus jawab dengan salah, guru tadi terpaksa bagi hukuman yang semakin lama semakin teruk lah, kejutan elektrik yang semakin bahaya.
untuk pengetahuan korang, sepanjang eksperimen itu dijalankan, peserta-peserta yang memegang watak sebagai guru ni tadi berada dalam keadaan yang stres, keadaan yang cemas. Sebab apa? Bila dorang tekan je mesin elektrik, dorang rasa macam tak sampai hati, dorang rasa macam tak sanggup untuk bagi hukuman dekat orang lain yang tidak bersalah, kan? Takkanlah pasal tak boleh nak jawab benda tu je kita nak kena bagi elektrik. So banyaklah peserta-peserta guru ni ada yang sampai trauma disebabkan eksperimen ni. Tapi bila guru-guru ni dia mengadu dekat eksperimenter ataupun pengkaji yang tengah perhatikan dia tu, eksperimenter ni kerja dia selain memerhati, kerja dia hanya bagi arahan untuk teruskan. 150 volt. Answer horse. Experiment, that's all. Get me out of here. Get me out of here, please. Continue, please. Go right on. I refuse to go in. Let me out. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. That is incorrect. This will be at 3:30. Setelah berbulan-bulan eksperimen itu berakhir, penelitian telah dibuat. Stanley Milgram ni, dia tanyalah murid-murid ataupun pelajar-pelajar psikologi yang ada kat Universiti Yale tu, agak-agak berapa ramai orang yang sanggup teruskan eksperimen ni sampai 450 voltan. Rata-rata pelajar dia jawab mungkin hanya 1 hingga 3% sahaja yang sanggup bagi kejutan elektrik sehingga 450 voltan. Tapi apa yang mengejutkan, setelah penelitian dibuat, sebanyak lebih daripada 60% peserta yang memegang watak guru telah menekan butang 450 voltan walaupun dorang sebenarnya tak sanggup nak teruskan, hanya sebab mereka terlalu patuh pada eksperimenter tadi itulah. Maksudnya orang atasan atau orang yang telah ada jawatan tertentu. Korang mesti fikirkan, kejamnya Stanley Milgram ni, sampainya hati dia buat eksperimen macam ni, sampai nak kena bagi kejutan elektrik dekat orang-orang yang tak bersalah. Apa yang korang tak tahu sebenarnya, di sebalik eksperimen ni atau di sebalik pengetahuan peserta-peserta yang memegang watak sebagai guru, sebenarnya pelajar tadi adalah orang yang bekerjasama untuk Stanley Milgram, iaitu Mr. Wallace. Mr. Wallace ni dia menyamar sebagai peserta yang dapat watak sebagai pelajar lah, dan konon-kononnya dia dimasukkan dalam satu bilik dan diikat dengan wayar-wayar kejutan elektrik. Tapi tak lama lepas tu, bila peserta guru ni dah masuk ke bilik sebelah, dia cepat-cepat tukar wayar-wayar tu kepada pita rakaman. So, selama peserta guru ni bagi kejutan elektrik, sebenarnya jeritan-jeritan dan suara kesakitan tu hanyalah daripada pita rakaman. Dan apabila dorang dah tekan voltan sampai 400 ke atas, pita rakaman tu dah tak berbunyi, senyap. Supaya menunjukkan yang kononnya pelajar ni tadi dah mati disebabkan kejutan elektrik. Manakala orang yang menjadi eksperimenter ataupun pengkaji yang memerhati guru ni tadi ialah Mr. Williams. Mr. Williams ni sebenarnya telah pun diberi skrip ataupun dialog yang telah ditetapkan oleh Stanley Milgram. Antara dialog ataupun skrip-skrip yang Mr. Williams kena hafal antaranya ialah, sila teruskan, eksperimen perlu untuk anda teruskan, sangat mustahak untuk anda teruskan, dan seandainya kalau tiga-tiga dialog ni dia dah guna tapi peserta sebagai guru ni tetap tak nak buat, dia kena cakap tiada pilihan lain selain anda teruskan. So sebab itulah banyak peserta-peserta yang jadi guru ni stres dan trauma. Mereka tidak beri hukuman pada sesiapa yang tidak bersalah pun, dan pelajar tersebut hanyalah pelakon yang bekerjasama dengan Stanley Milgram. Jadi apa yang Stanley Milgram telah simpulkan, kita semua mungkin boneka tali masyarakat. So, apa pandangan dan juga pendapat korang pasal eksperimen ini?